Pertama, setelah saya mengikuti program ini yang selama sebanyak 17 siri, apa yang saya dapat di sini, satu perubahan dalam diri saya ini, solat saya yang lebih efektif. Selama ini solat saya sering diganggu, tetapi setelah diberi ilmu tentang solat khusyuk, hari ini saya mengaplikasikan apa-apa amalan yang telah diberikan dengan ilmunya. Kemudian saya boleh praktikkan dalam solat. Malahan solat hari ini lebih berkualiti. Saya merasakannya lebih berkualiti dan saya dapat merasakan nikmat-nikmat yang sebelum ni fokus saya dalam menaikkan solat adalah sangat-sangat terhad, yang mana kalau fokus pun mungkin pada waktu angkat takbiratul ihram dan juga ketika bagi salam. Nak cakap khusyuk pun saya sebut salah sebab memang tak capai. Okay? Tapi fokus tu cuma di sedikit-sedikit masa saja. Tapi bila saya mula mengikuti siri solat khusyuk, saya dapat tahu banyak ilmu, dari segi ilmunya, dari segi praktikalnya. So apa yang saya boleh katakan, fokus ketika solat tu lebih bertambah. Kalau sebelum ni tengah-tengah solat tu kita melayang pergi ke pasar beli ikan, kita sibuk fikir lepas solat ni nak buat kerja apa dan sebagainya. Tapi bila kita mengamalkan ilmu dan praktikal seperti yang disampaikan dalam siri solat khusyuk tu, kita dapat improve ataupun meningkatkan fokus kita, kekhusyukan kita, walaupun mungkin tak sepanjang masa tapi adalah lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan satu benda yang saya kira sangat penting untuk yang dapat saya pelajari adalah khusyuk ni bukan semata-mata ketika solat, tapi khusyuk ni sebenarnya bermula sebelum solat, bermula ketika kita mengambil wuduk lagi. Okay? Dari situ kita fokus, ketika solat kita fokus setiap masa, dan juga selepas solat pun penting juga untuk kita fokus, yang mana kita bersedia untuk solat yang seterusnya. Jadi amalan-amalan ni bila kita praktikkan, kita fahami ilmunya, insya-Allah akan meningkatkan lagi fokus kita ketika solat. Jadi alhamdulillah, rasanya walaupun tidak sempurna tapi solat saya ada bertambah kualitinya setelah secara zahir dan batin setelah mengikuti siri-siri solat khusyuk. Jadi setelah saya mengamalkannya, saya dapat merasai kekhusyukan itu, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi saya dapat merasai perbezaannya sebelum saya belajar dan selepas saya belajar solat khusyuk. Sebelum saya mempelajari ilmu solat khusyuk ni, saya sangat bosan, saya sangat beban, saya rasa sangat berat. Tapi selepas saya amalkan ilmu solat khusyuk ni, saya rasa macam, ush, seronoknya solat ni, ringan je rasa. Sebelum saya mempelajari ilmu solat khusyuk ni, saya rasa solat saya berat, malas dan rasa macam tak ada solat je. Tapi lepas saya mempelajari ilmu ni, saya rasa nak solat, saya rasa macam manis ni solat tu, dan saya suka bersolat. Bersyukur kerana dapat menghadiri solat ini. Yang paling tertarik di hati saya, salah satu daripada surah Al-Kahfi ayat 102, di mana selama ini saya tidak perasan yang saya menyembah selain daripada Allah dalam solat. Itu perkara yang boleh memberi kesan yang amat besar dalam diri saya. Yang maha kaya, yang maha baik nak jumpa kita, tapi kita tak buat preparation, kita tak ada niat pun. Okey, pada saya yang mana bila azan saja saya tahu Allah panggil, cepat. Jadi saya excited dan saya macam prepare minda saya, kepala otak saya, okey, saya tak nak buat apa-apa, saya nak jumpa saya punya Allah, saya punya pencipta, saya punya maha agung, saya punya maha suci, segala-galanya dekat situ. Sebelum saya belajar ilmu solat khusyuk, saya rasa bosan, susah. Selepas saya dapat belajar ilmu solat khusyuk, saya rasa seronok sebab dapat belajar ilmu ni. Sebelum saya menghadiri solat khusyuk ni, keadaan solat saya tu memang tak dapat khusyuk lah. Jadinya alhamdulillah, solat khusyuk yang saya hadiri ni banyak berlaku perubahan terhadap solat saya. Terutamanya dapat saya perbaiki dari segi niat, macam mana nak memulakan solat. Banyaklah berlaku satu perubahan yang sangat besar dalam solat saya. Memang sangat khusyuk. Gangguan tu semakin kurang. Dapat membaiki kualiti solat kita, terutamanya untuk merasai dekatnya Allah dengan kita, dekatnya mana lebih bermakna solat kita. Dulu sebelum saya melajari solat khusyuk, saya tak tahu apa tu solat khusyuk. Saya tahu solat khusyuk ni hanya kalau tenang sekejap tu dah solat khusyuk. Alhamdulillah, setelah melajari solat khusyuk,
Bahawa saya tahu solat khusyuk ni mempunyai ilmu yang sangat luas. Dan alhamdulillah sekarang saya baru-baru nak cuba untuk mengamalkan ilmu solat khusyuk. Setelah saya mengamalkan ilmu solatul khusyuk, bila saya solat tu saya rasa memang betul-betul saya ni mayat. Rasa macam kosong je, tapi adalah sikit-sikit gangguan. Tapi saya cuba lawan sampailah solat saya jadi betul-betul khusyuk sedikit. Tak semua, tapi rasa khusyuk tu adalah. Jadi saya berasa amat gembira, amat bertuah kerana saya mempelajari ilmu solatul khusyuk ni. Mendapati dia banyak dapat memberi pengetahuan kepada saya yang selama ini saya tidak tahu, yang telah mengubah cara saya solat menjadi lebih khusyuk, sebab saya tahu teknik-teknik macam mana. Alhamdulillah, sebelum saya memasuki program solat khusyuk, saya solat selalu ingat saya Allah. Ingat apa? Ingat rumah, ingat kerja sekolah, macam-macam ingat apa yang selepas dan sebelum. Tapi alhamdulillah, selepas saya mempelajari ilmu solatul khusyuk, saya mengamalkan ilmunya, saya solat dapat khusyukan, walaupun sedikit dapat khusyukan. Yang saya amalkan dalam solat saya amalkan mayat, tarik nafas, hayat, lepas mayat. Yang selama ni sebelum saya hadir ke majlis ini, solat saya mencari bagaimana untuk mendapat kekhusyukan di dalam solat. Bukan sekadar teori saja, tetapi amalan praktikal yang dapat memberi rasa yang lebih khusyuk, fokus, membuatkan rasa sebelum dan selepas mempelajari solat tu khusyuk ni. Sebelum saya mempelajari solat khusyuk ni, dahulu bila saya solat, saya rasa beban, bosan, dan saya tak suka dan tak seronok solat tu. Dan dulu juga saya apa yang saya peroleh adalah perubahan yang insya-Allah sangat-sangat susah kita nak cerita, memang sangat ketara. Iaitu sebelum saya belajar solat khusyuk, memang sangat-sangat susah untuk menghilangkan segala gangguan di dalam solat. Pelbagai benda datang dalam fikiran, dalam akal fikiran, dalam kolbu. Tapi setelah saya mempelajari solat khusyuk, tidaklah saya sempurna, jauh lagi saya sempurna tu, tetapi alhamdulillah fokus itu lebih bertambah dan saya lebih mudah untuk fokus dalam solat dan untuk menghindarkan ingatan-ingatan yang tidak sepatutnya dalam solat. Jika kita mengamalkan ilmu-ilmu dalam solat khusyuk ni, insya-Allah kita lebih mudah untuk, lebih ringan untuk solat. Sebelum saya belajar ilmu solat khusyuk, saya solat pun lalai fikir selain dari Allah, iaitu fikir rumah, fikir ibadah. Alhamdulillah, selepas saya belajar ilmu solat khusyuk, saya solat rasa tenang, rasa solat khusyuk, rasa nikmat, seronok. Saya belajar ilmu solat khusyuk bersama Yang Mursyid Dr. Ismail Kasim. Alhamdulillah, perubahannya sangat besar dan ketara, 360 darjah lah boleh saya katakan berubah. Bila saya belajar, saya boleh beza sebelum dan selepas saya belajar. Sampai waktu tu saya boleh menikmati rasa malas sebelum kita masuk solat itu sendiri, kita dah boleh rasa menangis. Kadang-kadang kita menangis tak berhenti-henti. Perasaan nak bertemu dengan Allah dalam solat tu. Dan baru saya faham besarnya ilmu ni, rupanya dia bermula pada saat kita dengar azan, pada saat kita berwudu, ada ilmu dan amalan ni, Masya Allah, sangat luar biasa. Saya rasa fokus dalam solat saya, dan apabila saya membuat ilmu dan amalan ketika solat, saya rasa tenang dan saya rasa fokus dalam solat saya. Dan apabila saya solat subuh, selepas saya solat subuh tu, saya menanti untuk solat zuhur. Dan selepas saya solat zuhur, saya menanti untuk solat asar, sehingga selepas solat isyak saya menanti, kerana apabila saya solat tu, saya rasa ketenangan dalam solat tu, dan saya rasa nikmat ketika solat tu. Itu saya solat dulu ibarat seperti kosong saja. Maksudnya bermaksud di sini seperti hanya menunaikan fardu. Itu seolah-olah solat itu solat yang tidak memberi impak yang besar ataupun mendalam kepada diri saya, berbanding selepas saya mengikuti solat khusyuk,
saya mendapati sebenarnya kemanisan itu berada di dalam solat itu sendiri. Ya? Sebelum saya mempelajari ilmu salatul khusyuk dalam solat saya penuh gangguan dengan nafsu ego ni. Saya selalu ingat salat daripada Allah. Dalam solat saya berat, beban tak nak solat. Saya solat lebih 23 rakaat untuk habisnya. Alhamdulillah selepas saya mempelajari ilmu salatul khusyuk, saya solat rasa ringan dan saya dapat mengamalkan beberapa amalan salatul khusyuk. Saya rasa nak lagi. Jadi banyak lagi ilmu yang amat kita tak boleh jumpa di mana. Jadi saya sarankan sesiapa yang berpeluang untuk mengikuti majlis solat khusyuk ini, sila hadir dan tuan tidak akan rugi selama-lamanya. Kawan-kawan saya, para jemaah sekalian, belajarlah ilmu salatul khusyuk. Kerana bila kita jadikan solat kita ni seperti mayat, maka kita dapat makam para syuhada 70 makam syuhada. Kerana saya tidak mahu terlepas satu peluang pun dalam program Salatul Khusyuk. Jadi saya sarankan semua daftar dengan segera. Jangan buang masa, jangan berfikir. Inilah tempatnya untuk kita mempelajari dan menikmati solat yang paling khusyuk di sisi Allah. Jangan lepaskan peluang kalau diadakan lagi program-program solat khusyuk seperti ini. Sebab sememangnya takkan dapat di mana-mana. Hanya dengan orang yang telah dipilih Allah saja yang boleh menyampaikan tentang ilmu ini. Dan saya berpesan kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana supaya jangan melepaskan peluang andainya ada solat khusyuk yang kedua. Dan wallahi solat kelas ini amat berbeza dengan solat-solat khusyuk yang berada di pasaran ketika ini yang pernah saya mengikutinya, dan totally different. Dan saya juga doakan sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama berpeluang mengikuti solat khusyuk. Belajarlah solat khusyuk ini untuk menuju kejayaan.